Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saya mulakan Tuan Haji Gani, pengurus ataupun pengelola kita punya kuliah Zuhur ni, tuan-tuan dan puan-puan secara online. Dan hari ini insya-Allah kita sambung lagi perbincangan hadis kita, iaitulah berkenaan dengan kitab Riyadhus Salihin, kitab berkait dengan bagaimana taman-taman orang-orang yang salih itu, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu kita ada untuk menjadi orang-orang yang mendapat taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari itu kita dah berbincang habis dah bab berkenaan dengan hadis-hadis berkenaan dengan taubat. Itu bab permulaan yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Salihin. Dan hari ini kita sambung pula hadis-hadis bab yang baru, bab berkenaan dengan sabar. Bab berkenaan dengan sabar. Walaupun namanya bab sabar, tapi banyak manfaat daripada hadis-hadis ini juga menyentuh pada bab-bab yang lain, walaupun fokus utamanya adalah hadis-hadis berkenaan dengan kesabaran. Baik, kita pergi kepada hadisnya. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Was-salatu nur was-sadaqatu burhan was-sabru dhiya wal-qur'anu hujjatul lak aw 'alaik. Kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Baik, hadis riwayat daripada Abu Malik Al-Ash'ari. Beliau menyatakan bahawa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu sebahagian daripada iman. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan, dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah kedua-duanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti yang nyata, kesabaran adalah sinar, Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntut kepadamu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya sendiri dan ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi hadis ini berbincang, kita kata dalam bab berkait dengan sabar. Kerana sabar ni banyak Quran sentuh tentang kesabaran, yang mana merujuk kepada sebagai contoh Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Allah kata kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah menyatakan kepada kita, benar-benarlah kami akan menguji sedikit kepada kamu dengan ujian yang sedikit, daripada minal khawf, daripada ketakutan, wal ju', kelaparan, wal khawfi minal ju' wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, kemudian juga berkait dengan diri iaitu kematian, dan juga wa nafsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan juga kebendaan ataupun anak pinak, kami akan uji kamu. Dan kemudian Allah kata, sampaikan kepada berita-berita itu ataupun sampaikanlah ujian itu kepada orang-orang yang sabar. Kan? Jadi 5 ujian ni, ujian apa? Takut, ujian kelaparan, ujian pokok-pokok tak menjadi, musim kemarau dan sebagainya. Kemudian ujian kekurangan makanan dan juga sakit. Kan? Jadi 5 perkara ni Allah akan uji manusia. Kan? Semua orang akan ada ujian masing-masing, tak semua 5-5 tak Allah akan uji.
dia berdasarkan rahmat Allah, berdasarkan kasih sayang Allah untuk menguji manusia tu. Maka boleh jadi dia uji dengan ketakutan saja. Ketakutan apa? Takut kalau dia buat bisnes, takut bankrupt. Kalau dia buat ni, takut tu, takut ni, dan macam-macam lagi lah, kan? Boleh jadi juga kelaparan, tak cukup makan, tak cukup minum, kan? Ujian juga. Boleh jadi kekurangan daripada sudut, kalau dia tu peladang, pekebun apa semua, buah-buahan tak jadi, sayur-sayuran kena makan ulat apa dan sebagainya, boleh jadi, kan? Boleh jadi juga kalau dia tak ada anak, ataupun boleh jadi dia ada anak tapi anak dia sakit, kan? Boleh jadi juga ujian tu pada diri dia, pada ahli keluarga dia, mungkin juga dia sendiri sakit, isteri dia sakit, anak-anak dia sakit. Itu semua adalah ujian. Maka Allah kata, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, kan? Dan kemudian Allah kata juga dalam ayat yang lain, dalam surah Az-Zumar, beberapa ayat yang lain, innama yuwaffas sabiru bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan mematikan orang-orang yang sabar, itu maksudnya akan memberikan pahala baginya bighairi hisab, tanpa batasan dari sudut pahalanya, kan? Kerana kesabaran ini adalah salah satu daripada perkara yang dituntut di dalam agama, kan? Dia ada, maksudnya ujian tu, bila ujian dia sabar, dan kemudian dia reda, dan kemudian dia bersyukur. Kan? Dia sabar, kemudian dia reda, dan kemudian dia bersyukur. Jadi semua ni kita akan ada ujian ni. Dan sebab tu agama kita dia ajar, kalau satu orang tu kena ujian, kalau orang tu tengah marah, kalau orang tu tengah bersedih, orang tu ditimpa musibah, apa sunnah dia? Apa perkara yang dia perlu buat? Bukan dalam keadaan lapang senang je. Kalau senang, duit, harta ada, keluar zakat. Bukan sekadar waktu senang, waktu susah, waktu musibah pun agama kita ajar bagaimana nak handle perkara-perkara yang seperti itu. Okay? Jadi itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini sebut tentang hadis ni hadis sahih lah, dalam riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim. Kami ada buat satu apps, dia panggil masabih.org. Kalau tuan-tuan rajin pergi buka lah. Saya dengan Afadil Ustaz Dr. Zarudin, dia pantau lah saya penyelarasnya. Kita masukkan lebih kurang 6,000 hadis dulu peringkat awal ni, daripada kitab hadis Mishkat Masabih ni, kitab Al-Imam Tirmizi, ada 6,000 hadis. Dia cover semua hadis-hadis bab ibadat, bab apa. Dan apa best dia ada syarah ringkas, dan ada status hadis, dan ada juga dalam bahasa Inggeris. So maksudnya dia punya teks hadis tu ada juga bahasa Inggeris, kalau tuan-tuan suka baca bahasa Inggeris, dan juga syarah dia pun ada dalam bahasa Inggeris. Tu yang seumpamanya lah yang pernah ada, kita cuba buat. Setakat ni baru 1,000 lebih hadis, baru tak sampai sebulan lagi kita dah start, dah kita running, kita buat. Dan tuan-tuan boleh masuk lah, boleh tengok percuma je, masabih masabih.org. Boleh tengok status hadis yang ada. Kita plan nak masuk 9 kitab hadis dalam tu. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, apa semua tu kita nak masuk. Muwatta Imam Malik kita nak masuk. Dah ada dah, tapi kita nak buat dulu, siapkan yang kitab Mishkat Masabih ni. Mudah-mudahan tuan-tuan doa dan tuan-tuan support lah, boleh gunakan. Setakat ni dah ada 32 negara yang cuba akses, sebab dia boleh English. Dia ada English, jadi daripada New Zealand apa semua, bila kita iklan tu ada dah yang mereka yang cuba akses. Okay, so itu cerita tentang hadis-hadis sahih lah. Kalau tuan-tuan nak cari pula hadis-hadis palsu pun, saya ada juga terlibat sikit, ada sumbang sikit. semakhadis.com. Itu ingat semua kita tahu dah kot, semakhadis.com. Nak tengok hadis palsu, hadis tentang mandi safar. Dia ibu 13 September kan. Mandi safar, pergi mandi kat sungai, tolak bala, buaya pula datang nak tangkap dia orang. Jadi tertimpa bala kan. Jadi nak katanya, kita kata hadis tu okey ke tak? Boleh semak dekat semakhadis.com. Ada ulama, nama ulama sebut Ibn Hajar kata apa, Ibn Iraq Kinani kata apa, Syekh Mas'ud Hasan, semua ada siapa ulama yang kata dia nilai hadis-hadis tu betul ataupun tak dan sebagainya. Okey. So itu yang tuan-tuan nak tengok lah, boleh tengok dua website tu, yang penting untuk jadikan rujukan. Okey. Dan kemudian Nabi SAW sebut pada kita, at-tahuru syatrul iman. Okay. Bersuci itu adalah sebahagian daripada iman. Ada satu hadis lagi yang biasa disebarkan, an-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Hadis yang an-nazafatu minal iman tu dari sudut riwayatnya tak sahih, walaupun maknanya betul. Kan? Sebab hadis ni dia punya periwayatan itu kita kena pasti betul ada riwayat dan siapa yang riwayat.
kan, daripada sudut dia punya chain of narrator dia tu kan, maksud daripada sudut daripada siapa, daripada Az-Zubair, daripada Atha bin Abi Rabah, daripada Ibn Abbas contohnya. So kita tahu betul siapa yang riwayat tu. Itu ulama hadis punya kerja lah kan. Sebab takut orang ni menipu ke, takut orang ni tak boleh pakai ke, kan. Jadi benda-benda macam tu ulama hadis dia sangat menitik beratkan supaya apa yang sampai kepada umat ni ialah daripada sumber hadis-hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi maksudnya kat sini at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Dan bila sebut kebersihan ni dua sekali. Kebersihan daripada sudut fizikal, kebersihan daripada sudut hati. Maksudnya at-tahur, kebersihan itu sebahagian daripada iman, dia merujuk kepada bersih daripada syirik, riak, takabur, sum'ah, dia redha, dia sabar dan sebagainya. Dan juga bermaksud kebersihan secara fizikal. Kita lah mandinya, bersihnya daripada najisnya, kotorannya, pakaian dan sebagainya. Itu maksud dia. Baik. Dan kemudian kalau kita melihat kepada perkataan yang disebutkan syatrul iman, kebersihan sebahagian daripada iman. Kan? Apakah maksud iman? Agama kita, apa yang berkait dengan kebersihan, semua itu termasuk daripada perkara-perkara yang melibatkan dia bukan tak ada iman kalau tak bersih, kurang iman. Maksudnya kesempurnaan iman dia tu tak lengkap, tak cukup. Sebab banyak hadis-hadis cerita tentang tak ada iman, tak ada iman ni. Kan? Contohnya apa? Ma amana nabi man bata syaban wa jaru ja'i. Tak beriman dengan aku siapa yang mana, kata Nabi SAW, tak beriman dengan Nabi SAW sesiapa yang mana tidur dalam keadaan kenyang dan dia tahu jiran dia tidur dalam keadaan kelaparan, dia tak bantu jiran dia. Nabi kata tak beriman. Kemudian dia kata la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang daripada kalian sehingga dia mengasihi diri orang lain seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Jadi banyak. Maksudnya hadis-hadis yang menafikan iman itu bukan dia tu tak Islam. Dia menafikan kekurangan daripada sudut patutnya orang-orang beriman kena buat benda ni. Bila dia tak buat, kurang iman dia. Itu maksud dia. Okey. Dan kemudian Nabi sebut kat sini, Nabi menyatakan kepada kita walhamdulillahi tamlaul mizan. Dan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala itu, alhamdulillah itu dia akan memenuhi timbangan. Okey, akan memenuhi timbangan. Ini menjadikan dari sudut akidahnya kita kena berpegang al-mizan ni, timbangan pada hari kiamat ni, wada'ul mizan. Kan, Allah telah pun menjadikan al-mizan itu adalah satu benda yang telah ditetapkan timbangan itu pada hari kiamat. Kan, cuma kita tak bolehlah nak bayangkan sistem teknologi Allah itu dengan macam yang kita ada. Kita ada AI, kita ada boleh simpan bit data, kita ada boleh simpan dalam apa pendrive ke, dalam apa kan, dalam hard disk ke apa. Kita kata habis macam mana nanti nak timbang amal tu, macam sistem tu sistem klasik je. Nak kena timbang-timbang guna kati guna apa kan. Kita jangan expect macam tu. Kerana apa yang kita ada pada hari ini, hebat macam mana pun teknologi yang ada, asalnya itu semua daripada ilmu Allah. Wa ma utitum minal ilma illa qalila. Tidak kami bagikan sedikit daripada ilmu kepada kamu melainkan sedikit. Sikitnya yang Allah bagi. Teknologi yang kita ada pun semua. Jadi jangan kita expect kenapa masih guna mizan, timbang. Sebab dalam hadis-hadis sebut, dalam riwayat Imam Muslim, hadis sahih contohnya, timbangan mizan tu dia ada daun dia. Daun timbangan tu ada. Kan? Sehingga kan Allah kata, Nabi sebut dalam hadis yang lain, kalau kalimat la ilaha illallah itu ada diletakkan dalam timbangan itu, maka dia lebih berat daripada seluruh yang ada di bumi, di alam ini. Kan? Nak menunjukkan bahawa besarlah timbangan tu. Kan? Sampai bumi alam ni pun boleh ditimbang. Tapi kenapa Allah sebut tentang mizan? Nak menunjukkan keagungan, kehebatan Allah, supaya nanti manusia bila mana dia ni masuk syurga. Apa sebab dia masuk syurga? Ni rekod bukti dia, amalan yang dia pernah buat. Kenapa saya diazab? Ni rekod semua dah ada. Walaupun awak dah lupa dah awak buat dulu. Kan 3 minggu lepas kita tak ingat dah buat dosa ke apa. Kan 2 tahun lepas kita tak ingat. Tapi rekod ada. Maka Allah tunjukkan rekod tu, ni timbangan kamu, timbangannya, dan ini yang menyebabkan kamu masuk ataupun diazab dan sebagainya. Sebab tu kita kena ingat, beriman pada hari kiamat, bukan pada hari kiamat saja, tapi hisab, mizan, sirat, apa semua termasuk daripada akidah, keimanan, kepercayaan yang utama. Kan, dia yang paling basic, dia bukan bahagian pecahan-pecahan dan sebagainya. Kan, kalau beriman yang Imam Mahdi ada ke tak ada, itu semua cabang. Itu semua cabang. Kalau tu orang dia kata saya tak percaya Imam Mahdi ni, entah ada entah tidak, tak menggugat iman dia. Sebab itu adalah cabang. Itu adalah cabang. Itu disepakati oleh para ulama,
Imam Safarini, Al-Qurtubi dan ulama yang lain, walaupun menyatakan kita kena berimanlah Mahdi itu akan muncul, tetapi daripada sudut dia punya yang paling utama, mizan lebih utama untuk beriman daripada Al-Mahdi itu ada ataupun tak, kan? Jadi kita kata itu konsep. Mizan confirm ada, Quran sebut, hadis sebut, dan itu perkara yang patut kita percaya dan yakin. Okey, cumanya Allah kata, dan juga alhamdulillah, pujian bagi Allah, kita sebut alhamdulillah itu dia akan memenuhi timbangan. Maksudnya besar, kita mengucap alhamdulillah ini satu benda yang besar, dapat nikmat ataupun tidak, kita mengucapkan alhamdulillah. Nabi ajar kat kita dalam hadis sahih, siapa yang dapat nikmat, kita baca alhamdulillah bi ni'mati tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah, kesempurnaan miliknya kepada Allah, ke segala kebaikan di sisi Allah. Kalau kita ditimpa musibah, alhamdulillah juga. Alhamdulillahi ala kullil hal. Segala puji bagi Allah yang memberikan apa pun kepada kita, kan? Jadi itu pujian dia lah. Tapi kalau tak dapat yang panjang tu, yang pendek paling kurang alhamdulillah, dapat apa pun alhamdulillah, menunjukkan bahawa kesyukuran kita, pujian kita hanyalah selayaknya untuk Allah, dan dia boleh memenuhi timbangan amal, kan? Dalam hadis yang lain Nabi sebut, Nabi menyatakan bahawa siapa membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, hak tu hujung sekali hadis dalam Sahih Bukhari yang paling akhir dalam kitab Tauhid, kan? Disebutkan tentang bahawa siapa yang baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sangat berat di atas timbangan mizan. Maksudnya agama kita ni, bab ibadah dia bukan hanya sekadar solat, puasa, tapi bab mulut juga, kan? Kerja pun boleh jadi ibadah, kan? Kalau ikut syarat-syaratnya, kata Syekh Dr. Al-Qaradawi, 3 syarat nak jadi kerja sebagai ibadah. Pertama, kerja tu halal. Kerja tu halal. Yang kedua, niat kita benar-benar untuk cari rezeki, nafkah yang baik, yang elok, jadi ibadah. Dan yang ketiga, tidak melalaikan kita daripada kewajipan. Hak kena zakat, kalau kita solat dan sebagainya. Maka kalau lengkap 3 perkara ni, boleh jadi ibadah, pekerjaan yang kita buat, kan? Jadi kita boleh kutip pahala juga walaupun kita bekerja, bukan semesti kepada ibadah yang khusus. Itu maksud dia. Okey. Kemudian hadis ni meneruskan lagi. Nabi SAW menyatakan, wa subhanallahi walhamdulillah tamla'an atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Sebut subhanallah, sebut alhamdulillah, maka kedua-dua itu memenuhi pahalanya langit dan bumi. Lagi besar, kan? Dari timbangan ni langit dan bumi. Maksudnya bila kita sebut ni satu benda ni, betapa besarnya satu-satu ganjaran tu, kadang-kadang dia tak dapat nak ditetapkan kerana amalan itu berdasarkan beberapa perkara yang Allah nak bagi dia pahala. Pertama, disebabkan kesungguhan dia, istiqamah dia. Yang kedua, kerana susah payah dia buat benda tu, kan? Saya buat contoh mudah lah, pergi haji, pergi umrah, kan? Ada orang kumpul duit berbelas tahun nak pergi umrah, kan? Itulah duit dia bekerja, dia berkebun, dia jual, berniaga, apa semua, dapat sikit dia kumpul, akhirnya dapatlah 9,000, 10,000. Lepas tu kena tipu pula lah. Yang berlaku baru ni, kan? Jadi kena pula musibah. Jadi kita kata besarlah ganjaran pahala dia, kan? Kerana ujian lagi, kerana susah payah lagi. Melainkan kita bila dapat bonus pergi umrah lah, boleh makan nasi Arab. Kan? Contoh, kan? Dah beza dah tau. Beza, kan? Bila macam bercuti dah umrah tu, berbeza dengan orang susah payah. Sebab susah payah dia tu pun dah kira pahala dah, kan? Dengan kita dapat mudah kerja dalam aircon ke, contohlah, kan? Jadi kita kata berbeza kat situ, menunjukkan bahawa susah payah itu dia boleh menjadi lebih besar pahala dekat situ, kan? Satu orang mungkin dia kena ulcer ke apa, sakit ke, tetap dia kata alhamdulillah, kan? Ada orang sihat pun dia tak sebut ke alhamdulillah, contohnya, kan? Jadi sudah tentu berbeza kerana susah payah dia, kerana istiqamah dia, kerana kesungguhan dia melakukan satu perkara. Dan begitu juga Allah Maha Adil. Dalam keadaan kita kadang-kadang kita tengah sihat, kita perform buat ibadah, buat sungguh-sungguh ibadah. Waktu kita sakit, pahalanya macam kita sihat. Kerana Nabi sebut dalam riwayat Imam Muslim, hadis sahih, Nabi menyatakan kepada kita, idza marida aw safira 'abd kutiba lahu ma kana ya'mal sahih al-muqim atau kama qala. Kata Nabi SAW, hamba-hamba aku ni bila mana dia sakit, bila mana dia outstation, banyak ibadat-ibadat sunat mungkin dia tak buat, dia tinggal. Terpaksa tinggal lah sebab dia outstation, sebab dia sakit, kan? Dia hanya tumpu kepada yang wajib je, yang tu je. Tapi kata Nabi, ditulis baginya pahala penuh apa yang dia amalkan waktu dia sihat, waktu dia tidak bermusafir. Tu penting istiqamah tu. Bila kita istiqamah, bila kita sakit, kita macam dapat bonus Allah bagi pada kita, kan? Termasuklah zikir dan apa yang disebutkan tadi. Maka yang satu sebut memenuhi mizan, yang satu lagi menyebut tentang luasnya langit dan bumi.
maka menunjukkan bahawa lebih besar, lebih tinggi, lebih bertambah-tambah, berlipat ganda dan sebagainya. Tidak ada batasan bagi orang yang betul-betul melakukan ibadah. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa salatun nur, dan salat itu adalah cahaya. Wa sadaqatu burhan, dan juga sedekah itu adalah sebagai bukti. Bukti apa? Okey. Salat adalah cahaya. Cahaya ni ada dua lah. Satu, cahaya dekat akhirat nanti pun. Yang kedua, cahaya dalam hati kita, supaya tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sebab tu disebutkan sebagai salat itu adalah cahaya, cahaya yang menerangi hati kita. Kan? Biasanya sebab tu Allah kata apa? Inna salat tatanha anil fahsya'i wal munkar. Kan? Maksudnya salat ni dia boleh mencegah kamu daripada perbuatan keji dan mungkar. Kan? Keji dan mungkar. Paling-paling kurang maksud sebab kerana dia solat, dia tak buatlah benda yang haram. Kerana sebab dia solat, ada lagi orang buat benda yang haram. Sebab dia tak fokus betul dalam solat tu. Dia tak melihat betul apakah makna solat tu. Dia tak memerhati betul apakah maksud yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 233, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah sungguh-sungguh menghadap Allah dengan keadaan yang penuh dan khusyuk. Yang benar dan khusyuk dalam solat dia. Kan? Jadi kalau dia dapat betul-betul benda tu, menghayati makna tu, maka benda tu akan menjaga setiap kehidupan dia daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Maka sebab tu disebutkan wassalatun nur. Solat tu adalah cahaya. Solat tu adalah bukti cahaya dunia dan juga akhirat. Bukan solat pun, wuduk pun cahaya juga. Kan? Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, man istata'a ayyatula ghurtahu fayaf'al, atau kama qala. Siapa yang mana nak memanjangkan dia punya seri wajah dia, seri nur cahaya wuduk dia dekat akhirat, maka lakukan sedemikian. Laku demikian tu apa dia? Bila dia basuh betih, dia basuh tangan, basuh lebih lagi daripada kaki, dan juga basuh lebih daripada buku lali, basuh lebih lagi daripada siku, lebih lagi basuh tu, basuh lebih sikit. Kan? Iaitu kata Nabi, dan Sayyidina Abu Hurairah pun buat macam tu, dan Imam Syafi'i pun suka bila mana berwuduk basuh lebih lagi. Kan? Kita setakat siku dah, lebih lagi sikit. Lebih lagi sikit, supaya kita nak memanjangkan seri cahaya ketika mana berwuduk, dan dia menjadi kelebihan kita dekat akhirat nanti. Okey. Kemudian disebutkan wasadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah bukti keimanan yang, kita kata bukti keimanan yang boleh menilai dia sendiri, nilai diri dia macam mana. Orang lain tak boleh nilai, orang lain tak tahu dia bagi sedekah bila, dia bagi sumbangan bila, tak tahu diri dia sendiri. Maksudnya kalau dia terlalu bakhil, kalau dia tak ada pun menyumbang, kan, kalau dalam sebulan tu berapa agaknya dia menyumbang. Contohlah, menyumbang ni dia umum tau. Boleh jadi yang tu lah dia bagi dekat mak ayah dia pun menyumbang juga sebenarnya. Kan dia bagi dekat adik dia ke, dia bagi dekat apa kita kata anak-anaknya pun, nafkah pun semua tu termasuk. Itu dalam sumbangan yang wajib. Tapi ini maksudnya sumbangan yang umum. Ada orang yang wajib pun culas juga. Kan, sebab tu kalau kes-kes kat mahkamah tu kadang turun naik, okey, suami diperintahkan untuk membayar 18,000 sebagai mutaah ke sebagai nafkah yang culas. Sampai ke sudah tak bayar. Naik mahkamah sekali lagi, kan? Naik lagi mahkamah sampai ke sudah. Padahal itu kewajipan dia kepada isteri, kan? Nak bagi tahu bahawa perundangan ada, tapi daripada sudut kesedaran tu sendiri, kan? Apatah lagi menyumbang. Menyumbang ni konsisten lah. Nak sumbang kepada orang yang dia, bila sebut sumbang, orang tu tak ada kaitan dengan kita. Itu dia panggil sumbangan, itu dia panggil derma. Kan, kalau ada kaitan dengan kita, dia masih di bawah nafkah lah. Di bawah pertalian darah kita, di bawah kita kata kepemimpinan kita, anak isteri kita, itu masih kira nafkah. Itu pun pahala. Kan, sebab tu kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad, ketika mana ditanya, li dinar, aku ada satu dinar ya Rasulullah, ala man unfik, aku nak bagi kat siapa? Nabi SAW sebut ala nafsik, kepada diri kau, makan minum kau. Lepas tu dia kata, ya Rasulullah ada lebih, kepada ahli keluarga kau, isteri dan juga anak-anak kau. Ya Rasulullah ada lebih lagi kepada fakir miskin. Ya Rasulullah ada lebih lagi kepada orang yang berhajat, yang memerlukan. Maksudnya ada turutan sedekah tu. Kan? Sedekah yang paling utama, yang tepat, yang paling utama untuk kita utamakan anak dan isteri, diri kita, dan kemudian barulah orang berada sekeliling kita. Ni kadang-kadang kawan-kawan yang lebih belanja. Anak isteri ajak pergi beli ke makan ke apa, tak ada duit. Kalau kawan tak apa saya belanja, minum, ambil makan kan. Jadi problem dah tu. Kita tak letak keutamaan. Kan, sebab Nabi ajar kita keutamaan, nak sedekah, nak menyumbang, nak apa, wajib ke yang sunat ke, di mana keutamaan. Maka kalau kita buat benda tu, maka itu menjadi bukti bahawa kita orang-orang yang beriman. Kita tanyalah diri kita sendiri, ada tak sedekah, ada tak bagi secara bulanan kepada sesiapa, kepada individu, kepada apa dan sebagainya. Kita tolong, kita bantu orang dan sebagainya, kan tak perlu orang tahu.
Sebab benda ni bukan perlu rekod dekat TikTok, Instagram, tak perlu kan. Allah dah rekod dah, kita bagi berapa apa semua dan sebagainya. Kalau kita percaya benda macam tu, mudah-mudahan benda tu insya-Allah pahala berkekalan. Tapi kalau kita rasa tak percaya, tu yang letak kat TikTok macam tu kan. Kita buat konten ke buat apa ke dan sebagainya. Tu kita bimbang lah, takut di situ ada campuran. Campuran apa? Campuran supaya mungkin niat dia baik kan. Lepas tu bercampur pula nanti, oh bagus juga yang aku buat. Dia jadi macam-macam lah, bercampur dekat situ. Jadi benda-benda sunat rahsiakan. Baik. Kemudian Allah kata, Nabi SAW sebut, wasabrud diya, dan juga sabar itu adalah diya. Diya ni maksudnya sinar. Okey, nur cahaya, diya pun cahaya. Kan? Kalau nur ni dia biasanya ada pada orang tu dan mungkin dekat hati dia, pada diri dia. Maksudnya pada wajah dia mungkin, bukan cahaya lampu. Dia betul-betul maksud daripada dia orang yang baik lah, orang yang soleh, orang yang baik. Kemudian hati dia pun bersinar. Itu kalau nur, cahaya. Tapi kalau diya ni, dia punya pemancaran itu dia akan memancar pula kepada orang lain. Sinar cahaya dia tu akan bagi tempias pula kepada orang lain. Itu dipanggil diya. Sebab tu dipanggil wasabrud diya. Dan juga kesabaran itu dia akan memberikan pancaran cahaya. Kan? Orang akan tengok, orang pun pelik. Dia ni macam-macam ujian dah nampak, tapi dia steady je. Kan? Macam mana, apa rahsia dia? Mesti kita nak tanya. Mesti kita nak korek apa rahsia dia, apa semua. Macam mana boleh sabar bang? Banyak kali dah nampak kena. Kan? Dengan sakitnya, dengan apa dan sebagainya. Kan? Jadi, kesabaran itu. Dan sebab tu sabar ni, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, manusia takkan lari pada 3 perkara dia kena sabar. Pertama, sabar buat baik. Sebab buat baik ni kena sabar. Buat baik ni penat kan? Sebab kita tak nampak hasil dia sekarang. Kalau kita kerja tungku lumus apa benda semua, sebab kita nampak boleh naik pangkat, kan? Nanti boleh dapat bonus. Kita nampak benda tu ada dalam KPI, dalam PMS ke apa semua, dah ada dah sistem tu, kan? Tapi bila mana kita tak nampak ni, benda ni benda-benda akhirat, kita tak nampak depan mata, benda tu takkan nampak melainkan kita dah meninggal dunia, melainkan kita bertemu dengan Allah, baru ada ganjaran syurga apa dan sebagainya. Yang tu baru kita nampak. Maka disebabkan itu disebutkan sabar itu benda yang kita tak nampak. Maksud sabar dalam isu berkait dengan buat perkara yang baik. Itu satu. Yang kedua, sabar iaitu menjauhi diri kita tenggelam dalam dosa dan maksiat. Pun kena sabar juga. Buat baik kena sabar. Kan? Larang diri kita, jauhkan diri kita daripada dosa maksiat pun kena sabar juga. Kan? Kerana kesabaran itu kadang-kadang dia tak diuji daripada buat baik insya-Allah dia okey, tapi buat jahat pun buat juga. Kan? Jadi diuji pula daripada tu, masuk tenggelam buat jahat, buat kemaksiat, buat apa pun diuji dengan kita sabar, jangan jatuh ke dalam perkara-perkara tu. Kita sabar, jangan kita terikut-ikut. Kita sabar nak komen nak apa kan, hari ni macam-macam lah kan, jadi macam syurga apa lah kan? Jadi tempat komen apa benda semua dan sebagainya, semua orang luahkan hati, luah perasaan, luah macam-macam benda kan, tak kait pun dia komen belaka, semua dia komen belaka kan. Jadi benda-benda macam tu dia sabar kan. Mereka kadang geram, kadang tak puas hati, kadang-kadang tersilap dan macam-macam, jadi sabar kan. Okay. Tu yang kedua. Yang ketiga, sabar ketika mana ditimpa musibah, qada dan qadar. Okay, sabar buat baik, sabar jangan buat jahat, sabar ketika mana qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kan? Qada dan qadar ni yang ramai orang tewas. Sebab benda tak nampak lagi. Tiba-tiba berlaku. Kan? Tiba-tiba terjadi, tiba-tiba kematian, tiba-tiba sekian-sekian, tiba-tiba turun pangkat, tiba-tiba dipecat. Macam-macam lagi lah. Jadi benda-benda macam ni kita tak jangka. Maka kesabaran itu memerlukan kepada kita kena belajar macam mana cara Nabi sabar, macam mana cara para sahabat dan sebagainya bila mana ditimpa perkara yang seperti ini. Dan sebab tu sabar itu merupakan satu cahaya yang cukup besar. Dia akan memberi tempias, dia akan menyinari ketika mana satu orang tu ditimpa keadaan tu, dia sabar dengan apa-apa yang berlaku. Sabar ni pula jenis-jenis orang ada berbagai. Pertama, dia terus tak sabar lah. Itu satu. Yang kedua, dia sabar tapi lambat sikit nak terima jadi sabar tu. Contohnya macam mana? Saya tahu dia tu dah meninggal dah, ayah saya dah meninggal, tapi entahlah hati saya macam tak boleh nak terima lah, mungkin ambil masa lah. Gitu. Ada orang jenis macam tu. Kan mungkin sebulan 2 bulan lepas tu baru dia dapat terima. Orang kata apa, berdamai dengan takdir tu. Kan kalau tak dia macam tak boleh lagi. Ada orang yang ketiga ni paling hebat. Kena je terus sabar. Kata Nabi SAW, innamas sabru inda sadmatil ula, dalam riwayat Imam Bukhari. Sabar yang paling utama ialah ketika mana mula-mula dia kena musibah, orang tu terus sabar. Itu orang cukup hebat di sisi Allah. Lepas tu Nabi sebut juga dalam riwayat Imam Muslim, ajaban li amri mu'min. Aku berasa takjub, pelik dan hairan pada urusan orang-orang Islam.
Bila mana dia ditimpa satu kebaikan asarru yang membuatkan dia gembira, maka dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Bila ditimpa satu perkara yang buruk berlaku kepada dia, dia pun memuji Allah dan dia bersabar. Kan, jadi kita nak kata itu antara kehebatanlah manusia. Bukan bermaksud bila dia tak sabar dia menolak terus takdir dan qada dan qada Allah. Manusia pelbagai. Dengan kekuatan iman dia, kelemahan iman, ada yang ambil masa nak kena terima, ada yang boleh terima terus, ada yang kadang-kadang tu lama bertahun-tahun baru boleh terima. Rupanya baru saya sedar ayah saya telah pun meninggal pada 3 tahun lepas lah. Contohnya kan. Jadi lama tempoh dia tu nak sabar tu. Maka semua tu keadaan-keadaan manusia berdasarkan keyakinan, ilmu dan juga kelebihan yang mana Allah telah kurniakan kepada dia. Baik. Kemudian hadis pula menyebutkan wal Qur'anu hujjatul lak au alaik. Dan Quran menjadi pembela kamu ataupun menuntut kamu. Kan? Quran ni maksudnya pertama bacalah, yang kedua hukum hakam berkaitan. Kan? Hukum hakam yang ada dalam Quran apa semua tu. Andai kata kita membaca Al-Quran tapi kita tak menyelami ataupun memahami pada perkara-perkara yang penting lah. Dia sebenarnya saya faham. Kita semua pun bukanlah semua Quran tu kita faham apa yang kita baca. Tetapi paling-paling kurangnya kita faham ialah dalam hukum hakam. Maksudnya apa Quran kata kalau kita bekerja? Apa Quran berkata kalau kita buat tindakan sesuatu? Apa kita ni kalau kita nak didik anak? Apa Quran sebut? Kan? Apa hadis sebut? Benda tu. Maksudnya kepada bila kita nak buat tu, jangan dah buat dulu. Kemudian baru kita tanya. Jangan. Kita cari dulu. Buat dulu. Boleh ke tak ni sebenarnya? Tengoklah rujuk fatwa ke, rujuk apa ke dan sebagainya. Baru kita lakukan sesuatu. Maksudnya kita berpegang pada Quran dan Sunnah dengan merujuk kepada hukum hakam. Kalau tak, buat dulu baru tanya. Itu problem lah. Kan? Contohnya apa tuan-tuan? Masuk satu-satu pelaburan ke, lepas tu dah dapat untung. Lepas tu apa tanya? Oh, haram rupanya. Contohnya. Oh, dah haram. Tak ada ke cara yang boleh jadi halal ke? Tak ada ke ulama' kata halal ke contoh kan? Tak ada. Lepas tu tanya, tak ada ulama' yang benar kan? Tak ada fatwa yang benar kan? Kalau macam tu ni boleh dikira darurat ke tak? Pula darurat pula dah. Kan? Dia akan cari excuse sebab kita dah terlibat. Sebab tu apa-apa pun bab berkait dengan kehidupan dunia akhirat kita tahu hukum dulu baru buat. Kan contoh nak buat akikah, nak sambut kelahiran ke apa semua. Akikah ni ada tak dalam sunnah? Ada dalam sunnah. Contohnya kan, apa benda dalam akikah ni yang kita nak kena buat? Cari tu. Oh okey. Kan baru kita buat. Gitulah ataupun tanya orang yang tahu, tanya orang yang faham dan sebagainya. Jadi di sinilah merujuk kepada kita berhujah dengan Quran dan Sunnah sebab hukum tu Quran dengan Sunnah. Hukum tu Quran dan Sunnah. Kan? Quran dengan Sunnah tu dipanggil raw material lah. Kan? Bahan mentah. Yang proses tu para ulama. Para ulama yang proses supaya keluar hukum. Ini boleh, ini tak boleh apa semua. Berdasarkan Quran dengan hadis. Maka itulah menunjukkan kita mengikut berhukum dengan Quran dengan hadis-hadis Nabi SAW. Berdasarkan hujah. Okay. Dan kemudian juga dia menjadi penuntut kepada kamu. Penuntutnya maksudnya apa? Kan Quran tu bagi syafaat pada kita. Maka bila kita tak menjalankan apa yang sepatutnya, kita tak membacanya, kita tidak mengamalkan isi kandungannya dan sebagainya, maka dia jadi menuntut kepada kita. Kan? Jadi Quran itu satu benda yang akan jadi kawan karib baik kita dekat kubur nanti ataupun boleh jadi musuh kita. Kan? Kita yang bermusuh dengan dia lah, dia tak bermusuh dengan kita. Kan? Jadi itu dia punya konsep. Baik. Dan kemudian Nabi sebut kullun nasi yaghdu fabai'u nafsahu. Dan setiap di kalangan manusia tu mereka seakan berjual beli dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang memerdekakan dirinya sendiri dan ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Baik. Kenapa Nabi umpamakan tentang bai' jual beli? Sebab dalam Quran banyak sebut dalam jual beli. Innallaha ishtara minal mu'minin. Allah membeli daripada orang-orang beriman. Kan? Allah kata tijaratan lan tabur, perniagaan yang kamu tidak akan pernah rugi. Apa dia? Sekian. Kan? Kemudian Allah kata tunjikum min adzabin alim. Kan? Hal adullukum ala tijarah, wahai manusia, hendakkah aku bawa pahamkan kamu, tunjukkan kamu kepada satu pelaburan yang kamu tidak akan rugi. Apa dia kan? Tunjikum min adzabin alim, yang menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Apa dia? Kamu beriman dengan Allah dan sebagainya. Kan? Jadi banyak Quran dan hadis mengisyaratkan bahawa manusia ni dia berjual beli dengan Allah daripada sudut berapa perkara. Pertama, modal sebenarnya Allah bagi ya. Apa modal tu? Kan? Modal tu ialah Allah tunjukkan kita cara ibadah.
Allah tunjukkan ini cara yang benar, yang betul, ni bukan yang sesat, ini adalah syurga, ini adalah kenikmatan, ini adalah kelazatan dan sebagainya. Jadi Allah tunjukkan jalan dia. Kan Allah bagi kita modal. Tinggal lagi kita nak sambut ke tak? Kita nak running tak bisnes tu? Kan kita nak buat tak bisnes tu? Bisnes yang macam mana? Yang Allah tunjukkan tadi tu. Dan kemudian juga Allah kata, yang ni tak boleh, bisnes rugi, yang ni memang ke laut lah kan. Ini memang azab dan sebagainya. Jadi Allah dah bagi dah modal tu. Jadi modal-modal yang Allah bagi tu, sebab tu Allah kata dia seakan mana berjual beli dengan hamba-hambanya. Nabi pun sebut satu orang tu seakan berjual beli dengan Tuhannya. Sebab kerana modal Allah dah bagi dah, perniagaan Allah dah bagi, tinggal kamu uruskan saja. Bisnes yang baik, yang bagus, maka baiklah natijah dan juga kelebihan dia. Kalau buruk yang tak elok, maka buruklah dia punya kelebihan. Jadi ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, kalau maknanya tak ada Quran dengan hadis, tak ada apa ni, kita takkan ke mana-mana. Sebagaimana yang berlaku kepada Quraisy, kalau tidak ada Quran dan hadis, seperti mana yang berlaku kepada puak-puak Yahudi Bani Nadir, Quraizah, Qainuqa dan sebagainya, tidak ada panduan Quran dan hadis. Sebagaimana yang ada pada hari ini, golongan-golongan liberal ke, LGBT ke, mana ke dan sebagainya, tidak ada panduan Quran dan hadis, hanyut. Takkan ada kebenaran. Dan bahkan sebenarnya benda-benda yang buruk, yang tak elok tu pun, agama semua pun melarang. Riba, judi, benda-benda semua ni, maksiat, dosa, semua agama melarang. Tetapi daripada sudut asalnya, agama itu namanya agama lah, tapi Allah tak mengiktiraf itu adalah agama. Manusia punya ciptaan lah agama tu kan. Tapi kita nak kata semua agama nak benda yang baik, tapi benda yang baik tak cukup. Kerana benda yang baik itu mesti apa yang Allah kehendaki, dan peribadatannya hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu daripada sudut hadis yang kita sebutkan ni. Okey. Kemudian juga hadis ini pula menceritakan tentang bahawa zikir, ucapan itu semua tu boleh untuk menyelamatkan manusia daripada perkara-perkara tu. Sebab tu Allah kata zikir ni, ramai orang faham zikir ni hanya semata zikir tu subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Betul dari satu sudut pemahaman. Tapi zikir ni juga, sebab tu Allah kata apa? Dalam surah Al-Jumu'ah pada ayat 10 tu, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah kata bila kamu selesai daripada solat Jumaat, lepas tu buat apa? Bertebaranlah kamu di atas muka bumi. Masuk kerja, melabur trade, pergi trade, berniaga, bisnes, buat, tak ada masalah. Tapi kamu kena buat dua benda. Allah kata pertama, cari nikmat tu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah yang bagi. Dan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan kamu berjaya. Ingat Allah, pertama zikir. Ingat Allah, yang kedua menjalankan satu perkara mengikut hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga tanda orang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan tu penting tu, kita kena faham apakah maksud zikir. Jadi zikir ada dua, satu subhanallah, alhamdulillah, bismillah, apa semua yang kita baca dalam masa sama, ni boleh ke tak boleh? Ni Allah bagi ke tak bagi? Ni sudut hukum haram ke halal? Itu juga kita ingat kepada Allah sebenarnya. Kalau orang tu tak ingat, dia jalan je. Haram lah. Kan? Boleh tak boleh buat juga. Jadi itu cara kita mengingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian juga 1-2 minit lagi. Dan di sini diperlihatkan bahawa setiap amal soleh seseorang itu Allah Subhanahu Wa Taala akan timbang berdasarkan dirinya sendiri yang melakukan amal kebaikan itu. Ini penting tuan-tuan. Sebab ada setengah orang ni, dia sangat berharap kepada manusia lain yang tolong buat ibadah untuk dia. Ini problem ni. Kan? Contohnya kalau dia kaya, dia apa semua, dia kata tak apa, nanti boleh upah budak tahfiz hatam Quran 30 juzuk untuk dia. Kan? Ataupun contoh nanti tak apa, nanti bagilah dekat masjid upah kat mana buat tahlil untuk dia. Dia suka mengharapkan dekat orang. Daripada dia hidup sampai meninggal dunia, dia suka mengharapkan kepada orang. Sedangkan ibadah ni kebanyakannya semua bergantung pada diri sendiri, tak ada kaitan dengan manusia. Sebab Allah kata dalam surah An-Najm ayat yang ke-38, Allah menyatakan alla taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan dipertanggungjawabkan dengan orang yang lain. Seseorang tak akan dipertanggungjawabkan dengan orang yang lain. Maksudnya, kalau dia sendiri buat dosa, dia sendiri yang tanggung. Kalau dia sendiri buat pahala, dia sendiri yang dapat. Cuma kelebihannya ialah bila orang perhatikan benda tu. Orang parti, bagus dia buat dia buat macam tu macam mana taktik nak menipu keluar daripada office contohlah kan. Taktik nak mengular kan. Bagus tu. Dia pun ikut. Tu dapat sekali. Sebab dia punya follower dia. Orang ikut tengok exactly sebiji macam tu dia buat perkara tu. Contoh kalau kita buat baik ke apa, orang tengok, bagus dia ni buat baik macam tu. Orang pun tiru.
hak tu dah boleh dapat pahala pula untuk dia tanpa dikurangi sedikit pun. Hak tu yang baru betul yang disebut dalam Sahih Muslim tu, siapa man sanna sunnatan hasanah, siapa yang buat satu perkara yang baik, orang ikut, dia takkan dikurangi sedikit pun daripada pahalanya, kan? Disebabkan kerana dia. Tapi kalau dia sendiri buat dosa, dan kerana sebab tu juga orang pun juga dia pun buat pahala, dan tak ada pun orang nak ikut ke apa, dia sendiri, kan? Dia sendiri. Sebab tu salah bila orang kata apa, bila akad, ijab dan qabul, semua dosa-dosa isteri ditanggung oleh suami. Tak betul. Agama tidak seperti itu. Habis tu kalau isteri tu buat satu benda yang tak diketahui, takkan suami juga akan tanggung. Agama tidak ajar kita seperti itu. Kalau suami pula sekian-sekian pula, takkan juga yang kena tanggung. Kalau contohnya lain pula, orang selalu sebut apa? Anak perempuan selagi belum berkahwin, ayah dia yang tanggung. Yang tanggung tu bila? Bila ayah dia tak monitor. Kamu tu kalau pakai seksi tu bagus, saya pun suka kalau kamu pakai seksi. Tu memang kenalah. Kan? Tapi ayah dia dah cegah. Ayah apa, seorang suami dah bagi tahu isteri jangan buat macam tu, gini-gini dan sebagainya, tapi buat juga, bagi tahu lagi siap. Suami tak menanggung dosa si isteri. So ada keadaan yang sangat terpencil baru boleh tanggung, tapi secara umumnya semua itu bergantung kepada amalan masing-masing. Dan sebab tu ketika mana Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai penutup kita punya perbincangan ni, Nabi kata apa? 3 perkara yang akan menghantarkan kamu ke kubur. Keluarga kamu, tak ada kaitan pun dengan kamu, tapi hantarlah. Harta kamu, kereta kamu, apa semua tu akan ikut kamu ke kubur. Yang ketiga, amalan kamu. 2 ni, keluarga kamu ni akan balik, kereta kamu pun akan balik, kekayaan kamu akan balik, keranda kamu kalau hebat pun, kamu punya penutup apa semua tu akan balik, yang tinggal hanya amalan kamu. Hak tu yang akan menemani kamu di dalam kubur. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maksudnya, keluarga ni dia ingatlah kat kita 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu, 2 minggu, 4 minggu, sebulan, 2 bulan. Lepas tu tak ingat lah. Tak ingat dah tuan-tuan. Tak ada dah nak kirim doa tu, boleh lah kot sebulan sekali. Boleh lah kalau teringat. Lepas tu tak ada dah. Ziarah kubur pun tak ada dah. Jadi maksudnya, amalan kita sendiri tu. Jangan kita mengharapkan juga ahli keluarga kita yang datang, ahli keluarga. Tak ada. Kita sendiri tuan-tuan. Sebab tu dalam bab ibadat, bab akhirat kita kena tamak. Kena tamak kita sendiri yang kena jaga amalan kita. Kita sendiri yang kena lakukan amalan kita. Wallahualam, saya berhenti dulu kat sini. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Mudah-mudahan ada sedikit kebaikan yang kita dapat daripada hadis baginda Nabi SAW. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum. Kita sudi dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdi syahadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.